Awak buat tajuk apa Harmoni. Alright. Okay, boleh. Alright. Right. Tak jalan. Sekejap, tak jalan, tak jalan. Ha. Dekat skrin saya nampak awak punya tu stack je. Yang awak punya yang tu tak ada. Yang awak punya apa tu? Yang PowerPoint tu ada, tapi awak punya PowerPoint yang edit punya preview, bukan yang presentation punya view tu. Cuba tekan. Cuba tekan. Okey. Right. Jalan, 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 jalan.
Azrul, tutup mic Azrul. Ah, okey. Ah, okey, teruskan. Siapa cakap? Azrul eh? Hmm. Ah, ni belum lagi? Hmm, hmm, hmm.
Alright, okay. Yang lain faham tak apa diorang terangkan? Macam tak faham je ni. Kan? Faham tak kawan-kawan? Tu lah kan. Dia orang main matematik pula kan. C, B, A, D, A major, D minor. Right. Okay. Ada sampel tak ni siapa grup Arif Grup Arif ni. Ada sampel sound tak untuk awak bagi kawan-kawan awak dengar? Apa bezanya, keharmonian? Ada tak? Ke tak ada? Cuba terangkan secara orang kata apa secara umumnya sebab tadi awak explain tu dalam bentuk spesifik so maybe akan menjadi masalah kepada student macam kita sekarang ni kita adalah pelajar multimedia kita bukan pelajar muzik yang nota awak ambil tu untuk pelajar memang pelajar fakulti muzik kita ni kan cuba awak terangkan secara umumnya apa maksud harmoni. Pokoklah diorang ni memahami kan. Kalau boleh terang tu maksudnya awak faham lah. Apa tu harmoni? Kalau boleh terang secara umum harmoni tu apa kepada kawan-kawan awak. Maksudnya awak faham lah apa yang awak cuba sampaikan. Tadi terlampau spesifik. Ha. Oh, kejap. Yang lain faham tak? Mira, Adam, Khadijah, Fitri, Farah. Faham tak? Boleh. Buat faham. Mira faham Mira? Mira tak ada Nurin faham Nurin? Nurin pun tak ada Right. Izzati faham Izzati? Oh Izzati pun tak ada Oh ramai tak ada kat sini. Oh ada Izzati ada. Right right. Apa yang boleh Izzati? Apa yang awak faham? Tahu sikit-sikit tu apa? Nak kena tahu memahami ke apa yang dicuba sampaikan ni. Sekarang pening nanti. Anis faham Anis? Ha, dah pening grup tu. Faham ke tak faham guys? Ha. Okey, betul. Lepas tu? Okey. Okey. Mhm. Okey.
Alright. Okay, Arif faham Arif? Satu grup ni. Arif faham? Ke tak faham juga apa yang kawan awak cakap? Fatihah faham? Fatihah. Ya, ya, faham. Apa yang faham? Apa yang awak faham? Itu ulang balik. Itu bukan. Alright, alright. Okay guys. Okay, listen Apa yang kawan awak cuba sampaikan berkaitan dengan harmoni. Harmoni adalah keseimbangan. Muzik-muzik dan juga chord yang apabila kita combinekan sedap untuk kita dengar. Harmoni ni tidak bermaksud jikalau kita combinekan multiple punya instrumen. Kita ada multiple instrumen apabila kita menghasilkan sesebuah lagu. Selalu standard kita akan ada drum ataupun beat. Lepas tu kita akan combine dengan linear iaitu kita punya gitar dan juga kita punya bass. Barulah kita masuk yang lain-lain tu. So macam mana kita nak mencapai keharmonian antara satu musical punya instrumen dengan musical yang lain. Okay. Kalau kawan awak sebut tadi adalah betul. Tapi diorang memfokuskan kepada diorang punya major chord untuk setiap satu instrumen sound yang diorang main. A major, C minor, D major, F minor dan sebagainya. So berkemungkinan awak tidak memahami apa kawan awak terangkan tadi. Ke dalam bahasa kasar dia apabila kita nak combinekan a different type of musical instrument. Drum, you guys ada drum kit, you guys ada gitar, you guys ada tadi kita ada bass. Maybe for example you add violin, maybe you guys add lagi saxophone, flute dan sebagainya. So setiap satu instrumen ada dia punya chord masing-masing. Okay? Bila ada kod masing-masing, macam mana kita nak combinekan ke setiap semua instrumen yang mempunyai perbezaan sound ni untuk menghasilkan satu lagu yang begitu harmoni. Maksudnya dia tak cacah merbah. Maksudnya kita akan dengar cantik je, lawa je. So kalau macam for example drum. Drum kita ada dia punya key dia. 2 beats, 4 beats, 8 beat, 16 beat. Tengok berapa banyak kita nak pakai. Kalau lagu dia slow, kita pakai 16 beat untuk drum, hilanglah harmoni dia. Okey, tahu 16 beat? Tapi kita nak lagu kita slow. Barai lah, that's why kita kena pakai yang slow punya. Ada dia punya beat dia. Sama juga dengan gitar. Apabila gitar kita mainkan pada yang high key punya notes, okay, tetapi kita main dengan lagu yang orang kata apa, yang very slow punya notes, slow tempo, dia akan hilang harmoni. You guys naikkan dia punya pitch yang atas tu. Tapi bila kita main yang deep down sikit ataupun in the middle tu, senang kita nak counter in dan sebagainya. Okay, itu function harmoni. Kalau kita tengok music yang paling standard lah kalau kita tengok. Macam mana orkestral punya. Tahu orkestral? Semua tahu orkestral tu apa? Pernah tengok kan orkestral kan? Okay. Kalau tengok dekat orkestral tu, diorang ada banyak instrumen. Dan kadang-kadang ada setiap satu instrumen tu, ada sampai 5 ke 9 yang main instrumen yang sama. So untuk mencapai keharmonian ketika diorang tengah main tu, alright, semua orang diberi kod yang awak tu sebut tadi, A minor, B major dan sebagainya. Okay, diorang main kod dan katalah for example kita ada saya lupa nama instrumen tu yang macam apa tu, sorry, kita ambil satu iaitu violin. Okay, violin selalunya kan ada sampai 9. Lepas tu lah dia punya yang besar-besar tu lah. Okay, so bila violin ada sampai 9, so katalah for example violin ni memainkan satu chord music yang daripada sebuah lagu yang famous. Katalah macam for example kita ambil satu sampel lagu, kita ada lagu daripada Ed Sheeran. Okay, lagu Ed Sheeran tu sebenarnya walaupun lagu tu satu jenis lagu, dia boleh ada berbagai jenis chord. Yang high key punya code, low key punya code dekat kita punya lagu tu. Jikalau kita tak provide kepada 9 violinis ni, okay, untuk code yang sama, so apabila dia main, dia tak akan menghasilkan keharmonian. Tak ada harmoni kat situ. Seorang main yang high key punya note, seorang main yang low key punya note, seorang main yang standard lah, aku tak suka yang high key, aku main low lah. Okay.
dia akan jadi barrel tu. Itu untuk yang kita punya violin saja. So bila violin semua orang main chord yang sama based on pada dia punya music sheet yang diorang dapat. So bila dia combine dengan instrumen-instrumen yang lain, itu yang datang keharmonian. Dia tahu bila kita nak stop, bila yang instrumen ni nak masuk, bila yang ni pula nak slot in dan sebagainya. Betul, kalau perasan bila dalam orkestra tu ada setengah-setengah instrumen tu dia menjadi sebagai backup. Kita katalah for example the main sound adalah violin yang akan jadi main sound. Tiba-tiba ada satu lagi ni apa, cello, tahu cello? Cello tahu cello? Violin yang besar tu. Yang orang main di Rio. So bila violin yang kecil ni orang main, so bila dia nak buat satu lagi instrumen untuk orang kata sebagai backup punya muzik, nak jadikan lebih harmoni, dia pakai yang cello yang besar tu. Cello tu akan sambung balik bagi yang high key punya performance. That's why kita dengar dia punya alunan dia cantik. Harmoni dia dekat situ. Itu dalam orchestral yang kita nampak real. So macam mana pula dalam music yang everyday kita dengar ni? Kalau kita dengar dalam music everyday kita dengar, dia kita kena dengar one by one, position by position. Baru kita akan nampak dia punya keharmonian, kesinambungan setiap satu notes yang masuk. Apabila part yang stop ni, which one notes yang kena play. Kadang-kadang kita perasan dalam lagu yang kita main, yang kita dengar everyday, dia akan ada yang satu part chorus. Dia kadang-kadang selalunya ada dua chorus ataupun satu part chorus. Dan kadang-kadang ada muzik ni bila sampai satu part sebelum ending lagu tu nak habis, dia akan ada satu part chorus yang dia stop all the instrument yang ada, dia tinggalkan satu instrumen je. Ada tak perasan? Okay, ada lagu yang dia mula semua instrumen masuk. Bila part last kali tu dia nak buat macam dramatik, dia matikan yang lain, dia tinggalkan satu je. Lepas tu baru dia masuk balik. So macam mana dia nak menghasilkan keharmonian tu? Macam tu dia orang buat. Supaya dia tahu, okey, yang part yang last kali ni kita nak masukkan instrumen apa saja. Supaya kita nampakkan dia jadi cantik. Bila hujung tu dia nak masuk balik. Selalunya orang akan leavekan drum, tak adalah. Selalu drum beat kita akan stop. Maybe dia akan tinggalkan dia punya lead gitar ke, ataupun dia punya piano ke dan sebagainya. Lepas tu baru dia sambung semua masuk balik dalam tu. Barulah kita nampak keseimbangan dan keharmonian sesuatu muzik ataupun sesuatu kita punya lagu yang kita dengar dan sebagainya. Itulah secara umumnya apa yang dikatakan dengan keharmonian. So apa yang kalau awak terang tu adalah keharmonian dalam bentuk macam mana kita nak create kita punya music chord. Okay, ataupun kita punya music sheet lah, kita punya code sheet tu, supaya apabila kita main musical yang sama kita akan dapat. Okay, ada yang sini yang main music juga kan? Ada sini yang ada band ke ataupun ada main gitar ke dan sebagainya, betul Ada tak? Ke tak ada? Ada saya itu. Siapa ke cakap yang ada main gitar gitar kapuk? Ada Ke dah tak ada? Tak ada. Okay, tak apa. Alright, okay. So kalau perasan kalau kata macam for example yang main gitar, yang nak main gitar, kalau perasan awak pergi cari notes music untuk gitar, dia punya key dia tak sama dengan note music yang untuk instrumen lain. Walaupun lead, kata for example you ambil gitar and then you ambil piano. Okay, two different type of instrument. Dia punya code music untuk gitar dan code music untuk piano, lagu yang sama tak akan sama dia punya code dia mesti akan beza. Kenapa? Sebab sound yang diproduce oleh piano tak sama dengan sound yang diproduce oleh gitar, dan key yang ada pada gitar tak sama dengan key yang ada piano. Tetapi because of this differentiation of dia punya code ni, tetapi because of the rhythm yang ada, yang code yang kita tahu setiap satu gap tu, okay, dia punya code adalah maybe for example 221, 221, stop, 221. So even though diorang play a different type of instrument, different type of code, bila diorang combine main sekali, keharmonian tu boleh datang sekali. Kalau cubalah pergi try tengok kat internet Selalunya kalau benda ni, kalau normal lagu jarang lah. Kalau awak selalu tengok konsert live ataupun diorang ada buat instrumental ke, ataupun dia ada buat acapella ke, ada you guys akan dapat tahu macam mana diorang combinekan a normal punya instrument dengan another instrument. Macam mana diorang cari keharmonian, kesinambungan setiap satu tu supaya nampak dia punya flow lebih cantik. Alright? Okay? Boleh? Boleh faham ke?
Right. Okay, right, right. Itu sebab saya tanya tadi, kalau awak ada sampel lagu, kot kawan awak boleh faham lah apa sebenarnya yang awak sampaikan keharmonian tadi. Alright, okay? Yeah, betul. Yes, correct. Okay, right. Okay, thank you. Nanti jangan lupa submit. Ketua submit awak punya ni dekat dalam form yang saya dah sediakan dekat Google Classroom eh. Alright, okay. So next group. Next group. Group yang terakhir. Okay, boleh. Alright. Alright. Jap, kenapa group 4 orang? Kenapa group 4 orang? Dia bukan 5 5 5 5 6 ke? Ha. Ha. Nanti nah, alright, okay, 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 okay. Jap, jap. Yang dia punya next slide tu tak ada. Awak kena keluar dia balik. Lepas tu baru tekan yang present tu. Kalau tidak nanti saya tak nampak yang dah jalan tu. Okay. Pergi atas balik. Lepas tu tekan tu. Yang present dekat bawah. Tak ada. Saya masih lagi nampak awak punya yang slide yang banyak-banyak ni. Dah, cuba tekan ikon yang dekat bawah. Bawah yang dekat skrin awak kanan tu. Yang present tu. Tengok. Bukan, 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 bukan. Yang sebelah dia, sebelah dia, sebelah dia, sebelah dia, sebelah dia. Lagi satu. Tu. Tengok. Jadi tak? Oh, dia tak present juga eh. Patutnya screen presenter keluar. Tak, tak. Yang kawan awak semua nampak yang screen yang ni. Bukan screen presentation awak tu.
Bo okey. Boleh boleh, sila sila sila.
Bukan chord chord. Betul betul. Ni slide ke-8 lah ni. Okey. Mhm. Mhm. Hmm. Mhm. Hmm. Scale. Mhm. Mhm. Mhm.
Saya boleh. Kawan-kawan awak lah. Dengar, dengar, dengar. Kalau minor, ha, ha. Mhm. Dengar, dengar, dengar. Mhm. Alright. Okay, lain faham? Key, berkaitan dengan key ni. Ah,
Dia sebenarnya benda ni related tau. Key, harmoni, tempo semua. Dia memang related. That's why benda ni kita kena belajar. Kalau you guys tak faham key, you guys takkan faham harmoni. You guys salah key, tak adalah harmoni. Bila tak ada harmoni, macam mana nak menghasilkan harmoni tu? Melalui tempo. Tempo tak ngam, you guys takkan dapat harmoni. Okay, rhythm dan sebagainya. Alright? Okay? Boleh tak faham ni berkaitan dengan key ni? Alright, okay, okay, alright. Okay, tak apa, tak apa, tak apa, alright. Nanti kita akan go through dengan lebih detail lagi tengok macam mana. Sebab saya tahu, ingat kita bukan major in music Kita bukan major in music, kita hanya sentuh sikit-sikit je. So kalau orang yang betul-betul belajar music, baru dia akan memahami secara keseluruhan dia punya setiap key tu apa benda. That's why saya lebih, nanti saya akan terangkan secara umum, okay, apa benda yang anda patut tahu berkaitan dengan kita punya rhythm, tempo, harmoni, key, balance dan sebagainya nanti. Alright, okay? Alright, okay. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada pagi ni. Kita jumpa kita punya the next class. Dah lama sangat kita tinggal kita punya band lab tu kan. Alright, okay. So, ada apa-apa soalan? Tak ada Okay, right. Okay, so team tadi tu jangan lupa untuk submit. Tukar dulu nama tu. Add on ke nama kawan waktu tinggal tu. Lepas tu submit you guys punya tu. Ketua saja submit. Dekat yang saya dah sediakan dekat Google Classroom tu Uh, before you left, minta you guys isi dulu attendance. Okay, kalau tak ada apa, saya sudahi dengan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum semua.